Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Saudara-saudara, di Malaysia ini kita perlu menghormati satu dengan yang lain. Bukan sahaja di kalangan rakyat Malaysia, tetapi di kalangan kepimpinan politik. Jadi saudara-saudara, terdapat banyak syarat-syarat dari netizen. Berpolitik biarlah sopan, berpolitik biarlah jangan keterlaluan. Jangan ada yang sampai menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan yang di Pertuan Agong, dan semua sultan di Malaysia. Saudara-saudara, dalam sebuah artikel dari sinarharian.com, bagi saya ini satu tajuk berita yang pasti menggemparkan dan perlu didengar ramai orang. Teguran Raja-Raja Melayu perlu dijunjung. Saudara-saudara, di dalam artikel ini, muka depan Sinar Harian pada Kamis memaparkan tajuk Titah Raja Melayu. Ia mengambil titah 4 Raja Melayu, termasuk yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah di Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, sempena Ma'al Hijrah 1445H. Yang di Pertuan Agong menitahkan rakyat Malaysia supaya menjauhkan budaya fitnah, hasad dengki, dan prasangka yang tidak mendatangkan faedah kepada bangsa dan negara. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pula berharap agar rakyat Malaysia melakukan penghijrahan minda dengan mengubah budaya bermusuhan kepada berkawan. Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, menegur sentimen mementingkan diri, semangat berpuak-puak dan bermusuhan disebabkan perbezaan pahaman politik kepartian dalam kalangan masyarakat. Sementara Sultan Kedah, Sultan Salehuddin, Sultan Badli Shah tidak berkenan dengan perbuatan menggunakan platform masjid sebagai tempat berpolitik sehingga menimbulkan tidak keharmonian dalam kalangan umat Islam. Keempat-empat titah tersebut menyentuh isu keharmonian dalam kalangan rakyat Malaysia yang dilihat semakin terhakis. Titah baginda ada benarnya. Kita boleh melihat sendiri bagaimana keharmonian masyarakat terjejas akibat perbuatan fitnah dan hasad dengki. Pemimpin yang sepatutnya menjadi contoh kepada rakyat berterusan menyerang musuh politik dengan fitnah. Bahkan menjelang pilihan raya negeri tidak lama lagi, ada pemimpin berani memainkan isu sentimen yang menyentuh sensitiviti kaum, agama, dan raja berperlembagaan. Tidak sekadar pemimpin, rakyat Malaysia juga terdedah dengan perbuatan fitnah apabila secara mudah menyebar berita tidak benar di media sosial. Jelas sekali budaya negatif itu semakin menular dalam kalangan rakyat Malaysia. Amalan negatif itu tidak memberi faedah kepada negara, sedangkan sepatutnya kita perlu berpadu tenaga membangunkan semula ekonomi negara selepas pulih daripada pandemik COVID-19. Justru titah Raja-Raja Melayu tersebut tidak seharusnya dipandang ringan. Sudah tiba masanya pemimpin dan rakyat Malaysia berhijrah mencari jalan untuk berdamai. Hayati titah Raja-Raja Melayu itu kerana baginda merupakan pelindung kepada rakyat dan sudah tentu mahukan negara di bawah naungannya terus hidup dalam harmoni. Artikel daripada sinarharian.com. Teguran Raja-Raja Melayu perlu dijunjung. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saudara-saudara, nama Muhammad Sanusi, Menteri Besar Kedah yang semakin hangat dikatakan berkaitan dengan ucapan memperlekehkan Sultan, ucapan berkaitan dengan tindakannya menghina Agong, dan yang terbaru adalah berkaitan dengan RII, mencuri unsur nadir bumi di Kedah, dan juga berkaitan dengan peruntukan MARRIS, yaitu sebanyak RM 1,6 bilion yang digunakan untuk tujuan lain.
Ini adalah dinyatakan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution, di mana dua pertuduhan, yaitu RII dan juga Maris tersebut. Pada akhirnya, saudara-saudara, dalam satu artikel dari Syahbudin.com, ada yang mendakwa, sebelum ini, ada mendakwa bahwa apa yang serangan-serangan yang diterima Sanusi adalah berunsur politik. Namun di dalam ulasan dari Syahbudin.com ini, bagi saya sangat setuju dengan ulasan ini. Jadinya Sanusi klaster mahkamah bukan kerana politik, malah tiada kaitan dengan politik. Walaupun telah disebut sebelum ini, malah ramai orang juga yang sudah menyebutnya. Kali ini saya ingin menekankan sekali lagi bahwa pendakwaan di bawah akta hasutan terhadap Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Nor bukanlah bersifat politik dan tiada kaitan sama sekali dengan sebarang unsur politik. Beliau didakwa di mahkamah kerana memperlekeh dan mempertikaikan raja, pertama terhadap Sultan Selangor dalam pelantikan Menteri Besar, dan yang kedua terhadap Yang di-Pertuan Agong berhubung pembentukan kerajaan perpaduan. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu isu yang sangat-sangat sensitif. Dakwaan mempertikaikan Sultan Selangor dan Agong itu dibuat Sanusi dalam ucapan terbuka yang bererti ia memperlihatkan kecenderungan untuk menghasut dan membangkitkan perasaan tidak setia kepada raja. Bila kita sebut tentang tidak setia kepada raja, saudara-saudara, di dalam komen channel ini, banyak yang saya terima di dalam komen, ruangan komen di dalam video yang saya ada post sebelum ini, mengatakan Sanusi patut keluar daerah lah, Sanusi patut ditendang, diusir dari Malaysia lah, Sanusi patut ditangkap lah di Sabang lah, dan sebagainya. Jadi ini satu penerimaan ataupun menunjukkan rakyat Malaysia, netizen juga tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Menteri Besar Kedah. Saudara-saudara, dalam artikel ini lagi, ataupun artikel dari Syahbudin.com, harus difahami bahwa pelantikan Menteri Besar adalah hak serta budi bicara Sultan sesebuah negeri, dan memperlekeh pelantikan yang dibuat Sultan adalah bererti sama seperti memperlekeh kebijaksanaan Baginda. Begitu juga dengan penubuhan kerajaan perpaduan, keceluparan Sanusi menuduh Agong tidak pernah menitahkan perkara itu adalah juga keterlaluan, menyeleweng dan seolah-olah merendah-rendahkan kebijaksanaan Baginda dalam menyelesaikan kemelut politik negara. Perkara itu bukan saja dipahami memang titah Baginda. Bahkan Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional selepas menghadap Agong sesudah PRU 15, lalu juga ada menyebut tentang hasrat penubuhan kerajaan perpaduan oleh Baginda. Namun Muhyiddin memberitahu PN menolak idea penubuhan kerajaan perpaduan atau unity government yang dicadangkan Agong itu. Jika idea menubuhkan kerajaan perpaduan bukan sesuatu yang dititahkan Agong, bagaimana Muhyiddin boleh menyebut mengenainya? Makna mudahnya, penubuhan kerajaan perpaduan memang merupakan idea serta titah Agong dan bukan direka-reka oleh Anwar sebagai didakwa Sanusi. Nah, saudara-saudara, ini memang satu impak yang besar kepada kepimpinan PAS dan PA setelah Sanusi yang terlibat dengan serangan-serangan ini. Jadi adakah pada PRN akan datang ini, PN dan PAS, peratusan untuk menang itu semakin turun disebabkan apa yang telah dilakukan Sanusi. Jadi saudara-saudara, apa pula yang akan dilakukan Muhyiddin Yassin selepas ini setelah kepimpinan PN ataupun kepimpinan PAS, di mana PAS adalah anggota komponen di dalam Gabungan Perikatan Nasional. Adakah Sanusi memang tidak akan bertanding pada PRN ataupun bagaimana? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian, Menteri Besar Kedah Sanusi sekali lagi dengan satu kejutan. Setelah nama Menteri Besar Kedah yang menjadi
viral baru-baru ini berkaitan dengan ucapan beliau yang memperlekeh Sultan, dan ada juga mengatakan bahwa beliau ini telah menghina yang di Pertuan Agong. Nah, akhirnya saudara-saudara, Sanusi telah berhadapan dengan dua pertuduhan. Namun saudara-saudara, kita rakyat Malaysia menolak perkara yang menyentuh sensitiviti raja-raja di Malaysia. Tuan-tuan dan puan, akhirnya satu lagi pendedahan. Ini adalah berkaitan dengan dua isu. Dua isu, yaitu yang pertama adalah REE dan yang kedua adalah peruntukan Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia MARRIS sebanyak RM1.6 bilion untuk tujuan lain. Di mana dalam sebuah artikel dari BH Online, menurut Menteri Besar Kedah Sanusi kepada Saifuddin, wajib saman, tak boleh biak dah. Sanusi kepada Saifuddin. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi memberitahu pihaknya sudah menghantar notis tuntutan kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kerana didakwa memfitnahnya berhubung dua isu berasingan. Beliau berkata, surat tuntutan itu berkaitan dakwaan Saifuddin bahwa beliau, yaitu Menteri Besar Kedah Sanusi, mencuri unsur nadir bumi REE yang memang hangat dikatakan di media pada hari ini. Mencuri unsur nadir bumi REE di Kedah dan menuduhnya menggunakan peruntukan Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia sebanyak RM1.6 bilion untuk tujuan lain. Nah, saudara-saudara, kalau Sanusi mahu melawan perkara ini, kita berpikir, kenapa Datuk Seri Saifuddin Nasution membuat kenyataan ini? Kalau apa yang dinyatakan ataupun apa yang didakwa Datuk Seri Saifuddin berkaitan dengan Sanusi yang mencuri unsur nadir bumi REE di Kedah dan juga menuduh Menteri Besar Kedah menggunakan peruntukan RM1.6 bilion untuk tujuan lain, yaitu peruntukan Sistem Maklumat Rekod. Kalau didapati bersalah, habislah Sanusi. Nah, itu persoalannya. Tapi pada akhirnya Sanusi kita dapat lihat melalui artikel ini yang berniat mahu menyaman Datuk Seri Saifuddin. Di dalam artikel ini, peguam saya sudah email surat tuntutan itu malam ini. Esok kita akan sampaikan notis tuntutan itu secara tangan kepada Saifuddin. Artikel ini pada 21 Julai. Kalau dia tak menjawab dalam tempo diberikan, kita akan mulakan proses saman. Wajib dah saman, tak boleh biak dah, katanya ketika berucap pada himpunan munajat perdana malam tadi. Ahad lalu, media melaporkan Muhammad Sanusi mencabar akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Seri Saifuddin berhubung isu dana Maris dan REE. Muhammad Sanusi berkata, maklumat dinyatakan Menteri Dalam Negeri itu tidak benar kerana bersifat mengelirukan, berniat jahat untuk memfitnah dan bermotifkan politik. Namun saudara-saudara, yang bermain di pikiran saya secara pribadi, adakah Datuk Seri Saifuddin membuat dakwaan itu, yaitu berkaitan dengan REE dan Maris, adalah bukan bertujuan politik, tetapi memang untuk menegakkan keadilan? Kalau benar apa yang dinyatakan Datuk Seri Saifuddin Nasution, habislah Sanusi. Adakah dengan ini Sanusi akan mendapat hukuman yang berganda-ganda selain daripada pertuduhan di bawah akta hasutan dengan ucapan yang memperlekeh Sultan dan menghina yang di Pertuan Agong? Jadi kita memang menolak perkara ini, namun apakah pula nasib Sanusi selepas ini? Saudara-saudara, menurut Anda, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.